الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini kita sambung kembali ringkasan sirah Nurul Yaqin, dan telah pun kita sampai pada bab berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam pangkuan ibu susunya yang paling masyhur, itulah Halimatus Sa'diyah. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah khadimatu 'ammihi Abi Lahb, thumma Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Thuwaibah Al-Aslamiyah yang merupakan hamba kepada Abu Lahab menyusukan baginda selepas Siti Aminah alaihissalam. Kemudian Halimatus Sa'diyah pula menjadi ibu susunya sehingga baginda berumur 4 tahun. Jadi pada pertemuan lalu kita dah sebut ibu susu Nabi yang pertama Siti Aminah, kemudian yang kedua Thuwaibah Al-Aslamiyah, dan beberapa orang lagi ibu susu Nabi yang lain. Yang paling masyhur dan paling lama menjaga Nabi adalah Halimah Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah seorang perempuan yang berada di kampung yang jauh daripada Mekah, dan orang yang susah, duitnya tak banyak, hartanya bukanlah kehidupannya bukanlah sebagaimana kehidupan orang yang kaya. Jadi dengan susu yang beliau miliki, Halimatus Sa'diyah bergerak ke kota Mekah untuk mencari anak-anak yang boleh disusukan untuk dijadikan upahan, sebagai ambil upah, ambil nyusu anak orang. Jadi dia dengan suami dia keluar daripada kampung dia, kampung Bani Sa'ad, bergerak ke kota Mekah dengan menunggang seekor keldai yang keldai tersebut kakinya capit, kakinya sakit. Dan orang lain pun pakat tunggang juga pergi ke Mekah untuk memilih anak-anak yang ada dan dijadikan sebagai upah, mengambil upah untuk dijadikan anak susuan. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan bila semua pekat bergerak, yang paling lambat sampai adalah Halimah dengan suami dia, kerana keldai depa kaki capit. Jadi bila sampai last, depa sampai di kota Mekah yang terakhir, semua bayi-bayi anak orang kaya, anak orang ternama berada, semua orang diambil lah. Tinggal seorang lagi je budak. Itu anak orang yatim, anak-anak orang miskin, dan budak ni anak yatim. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tinggalkan Nabi Muhammad untuk disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, kerana Halimah adalah ibu susu yang dipilih oleh Allah untuk menyusukan Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, sebagaimana Allah pilih Siti Aminah mengandungkan Nabi, macam tu juga Allah pilih Halimah Sa'diyah untuk menyusukan Nabi. Allah yang pilih. Dan bayangkan dalam jutaan manusia yang ada pada zaman tu, dalam dunia waktu tu, tiba-tiba Aminah alaihissalam, ibunda Nabi yang Allah pilih untuk ditempatkan Nabi dalam rahim dia. Ramai lagi perempuan lain, tiba-tiba Aminah yang mengandungkan Nabi, kerana Siti Aminah pilihan daripada Allah. Jadi dalam banyak-banyak orang lain yang main daripada tempat lain nak menyusukan budak-budak, tiba-tiba Halimatus Sa'diyah yang dapat Nabi. Ni kebetulan kah? Tak, Allah yang pilih Halimah, kamu yang akan susukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkas cerita tuan-tuan, dia ambil Nabi, menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. On the way nak balik, kata ulama, keldai yang ditunggang oleh Halimah menjadi keldai yang paling laju. Masa mai dia paling lambat, tapi waktu balik keldai tu paling laju, potong habis hal lain. Semua bekas heran, awak laju sangat ni keldai. Tuan-tuan, kenapa jadi macam tu? Kerana keldai tadi berseronok dan bergembira ada Nabi di belakang dia. Seronok dia. Keldai binatang pun seronok dengan Nabi Muhammad SAW. Hidup Halimah makin berubah. Susunya yang tak banyak makin melimpah ruah.
Tanamannya tak subur, jadi elok, comel belaka. Kambingnya tidak membiak, pakat beranak pinak habis. Kehidupan Halimah berubah semenjak Nabi masuk dalam hidup dia. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, siapa yang nak mendapat kebaikan dunia sampai akhirat, maka letakkan, masukkan Nabi dalam kehidupan kita. Jangan jauh dengan Nabi. Tuan-tuan dirahmati Allah, umat sekarang rosak, manusia sekarang jadi rosak kerana mereka menjauhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal Nabi, tak tahu Nabi ni sabar dia. Kurang selawat kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang banyak selawat, banyak amalkan sunnah, yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan boleh tengok hidup dia macam mana. Lain, mana sama. Kehidupan orang yang ada Nabi dengan kehidupan orang yang jauh dengan Nabi, jauh perbezaan dia, tak sama. Jadi Halimatus Sa'diyah mendapat banyak kebaikan apabila Nabi masuk dalam hidupnya. Tuan-tuan kena belajar daripada ni. Tuan-tuan fikir balik, kenapa rumah tangga kita jadi masalah? Anak-anak tak dengar cakap, orang tua tak sayang kat budak muda, anak muda tak hormat orang tua. Banyak masalah berlaku. Cek balik kenapa? Dan bila cek balik, antara masalah yang paling besar kerana mereka ni tidak kenal siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting kena kenal Nabi. Nabi sebut pada hadis. Nabi pesan, ajarkan anak kalian 3 benda. Yang pertama sekali Nabi sebut, ajarkan anak kamu cintakan Nabi Muhammad SAW. Saat anak kamu cintakan Nabi, beres. Pelajarannya jadi baik, akhlaknya jadi comel, semua jadi baik bila kenal Nabi. Penting dah. Dan kalau tak penting, Nabi takkan suruh. Mereka benda ni penting, Nabi highlight. Benda yang kena ajak mula-mula ke anak supaya mereka cintakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas cinta kat Nabi, ajarkan pula supaya mereka cintakan keluarga Nabi. Dan lepas mereka buat 2 benda tersebut, yang ketiga Nabi pesan, ajarkan anak kalian baca Quran. Dan 3 ni penting. Cinta kat Nabi, cinta kat keluarga Nabi, dan baca Al-Quran. Benda pertama sekali Nabi suruh buat, ajak anak-anak. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kebaikan yang kita akan peroleh saat kita masukkan Nabi dalam kehidupan, insya-Allah segala kepayahan akan dimudahkan Allah, segala kesusahan akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat yang kamu ada akan dimakbulkan Allah, segala impian kamu akan ditunaikan oleh Allah. Semua Allah akan bagi dengan keberkatan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi Muhammad mula masuk dalam kehidupan Halimatus Sa'diyah daripada Nabi bayi kecil, masih menyusu. Dan disebutkan di sini Nabi dijaga oleh Halimatus Sa'diyah sehingga baginda berumur 4 tahun. Dan daripada kecil sampai 4 tahun dia bela Nabi. Mak dia tak pergi ambil ke? Pergi. Siti Aminah pergi jumpa dengan Halimatus Sa'diyah nak pergi ambil anak dia balik. Halimah kata, tak apa, dia nak lagi duduk dengan saya. Tak ada masalah. Maksudnya dia tak mau lepas. Mak Nabi main nak ambil, dia tak mau lepas. Tak apa, Muhammad sonok lagi. Betul lah, lebih kurang. Sampai umur Nabi 4 tahun, tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah serahkan balik Nabi Muhammad kepada ibundanya Siti Aminah alaihissalam. Kenapa? Tuan-tuan tengok di bawah, nota kaki di bawah disebut apa? Ketika baginda sedang bermain-main dengan rakan-rakannya di kawasan peliharaan kambing di belakang rumah Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba baginda dibawa oleh 2 lelaki berpakaian putih. Mereka membaringkannya dan membelah perutnya, kemudian mereka membasuh hatinya, dan peristiwa itu menjadikan Halimah merasa takut dan mengembalikannya kepada ibunya. Tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah serah balik Nabi Muhammad kepada Siti Aminah kerana ada peristiwa yang berlaku. Dia jaga Nabi sungguh, sayang sungguh kat Nabi. Kalau anak-anak yang lain keluar pergi main, Muhammad tak boleh keluar, duduk dalam rumah. Bimbang takut ada orang colek, ada orang buat lebih kurang, jaga. Satu hari, tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi minta kepada Halimah nak keluar. Dan hari itu dibenarkan oleh Halimah, apilah keluar. Masa keluar itulah datang 2 orang malaikat, katanya Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Dan 2 malaikat ni datang dengan berwatakkan orang, mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam buat naik atas bukit. Anak Halimah nampak. Bila Nabi keluar, depa nampak ada orang main ambil Nabi buat naik atas bukit. Tuan-tuan, anak Halimatus Sa'diyah bergegah lari balik sampai ke rumah.
bagi tahu kepada mak depa, mak, Muhammad ada orang ambil. Merah padam wajah Halimah. Dia sangat cintakan Rasulullah lebih pada cintakan anak-anak hal lain ni. Punya sayang kat Nabi. Dengar ada orang ambil, Allah runtuh. Ni luruh jantung ni. Bergegah dia lari naik atas bukit. Tuan-tuan dirahmati Allah, saat dia sampai jumpa dengan Rasulullah, melihat wajah Nabi pucat, terbaring. Bila tanya, Nabi bagi tahu ada dua orang datang belah dada Nabi, dia keluarkan hati Nabi SAW, kemudian dicuci dan sebagainya. Dan tuan-tuan mendengar dengan peristiwa tersebut, Halimatus Sa'diyah bimbang dah, boleh jadi lagi teruk lepas ni. Maka perasaan bimbang tadi tuan-tuan menyebabkan Halimatus Sa'diyah buat keputusan bawa Rasulullah serah balik pada mak dia. Aku tak wani belah dah. Jadi pelik-pelik lagi jenuh jawab. Ni ada orang ni, walaupun sayang kat Nabi, dia sangat sayangkan Nabi SAW. Baik tuan-tuan, peristiwa belahan dada ni adalah peristiwa yang kali pertama. Dalam sejarah ulama mencatatkan Nabi dibelah dada sebanyak 4 kali. Dalam sejarah hidup Nabi SAW, dibelah dada Nabi sebanyak 4 kali. Kali pertama bila? Ni, umur Nabi 4 tahun. Malaikat datang belah dada Nabi. Dikeluarkan hadzun minasyayatin. Ada satu tompok, satu titik hitam dalam hati Nabi, dikeluarkan titik hitam tu. Baik, ada orang bagi tahu dah cerita kat kita tuan-tuan, kenapa buang titik hitam tersebut? Kerana kalau tak buang, syaitan akan ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan goda Nabi, akan hasut Nabi. Betul ke macam tu? Dan ada syarahan lain ulama sebut lebih tepat. Apa dia? Tuan-tuan, titik hitam tersebut bukanlah bermaksud kalau ada syaitan akan dekat dengan Nabi. Kena buang baru syaitan tak berani mai dekat. Macam tu ke? Tak. Hadzun minasyayatin, titik hitam ni tempat untuk syaitan. Nah, tuan-tuan, bahagian syaitan dalam diri Nabi SAW, titik hitam tersebut. Kenapa buang titik hitam tu? Tuan-tuan, kata ulama, titik hitam ini adalah menunjukkan betapa rahmatnya Nabi SAW. Kalau Allah sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat pada seluruh alam. Baik, kata ulama, kalau tak dibuang titik hitam tersebut, tuan-tuan, Nabi yang bersifat dengan rahmat akan berdoa kepada Allah, minta keampunan bagi pihak syaitan. Nabi rahmatnya Rasulullah sampai kat syaitan pun Nabi akan minta ampun. Ni rahmat Nabi, rahmat seluruh alam. Alam ni siapa dia? Semua makhluk yang diciptakan Allah, semua dapat manfaat. Manusia dapat, binatang dapat, tumbuh-tumbuhan dapat manfaat. Semua dapat dengan diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila diutuskan Nabi, bukan manusia dapat rahmat, binatang dapat. Kan Nabi ajak kepada umat manusia. Nabi ajak apa? Kalau nak sembelih pergi elok. Jangan seksa binatang, jangan buat macam ni, jangan buat macam tu. Nabi ajak tak? Tuan-tuan, kerana Nabi, binatang dapat rahmat. Sebab tu binatang pakat mendoakan kebaikan. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu akan didoakan kebaikan oleh Allah, oleh binatang. Ya Allah, ampunkan si fulan. Ya Allah, ampunkan si fulan. Kenapa? Kerana orang bila main mengaji, mereka dapat tumpang rahmat. Orang yang mengaji takkan buat lebih kurang kat binatang. Binatang seronok bila orang pergi mengaji, mereka lega. Bila orang ni mengaji, kami tidak akan dizalimi. Kerana mereka akan belajar daripada Nabi. Kerana Nabi adalah rahmat. Seluruh alam dapat rahmat. Jadi alam termasuk jin, iblis, mereka juga alam ini, duduk dalam alam. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, bila Nabi diutuskan sebagai rahmat, maka rahmat juga akan tempiah kepada jin, iblis, syaitan dan sebagainya. Jadi kalau tak buang titik hitam tersebut, kata ulama, Nabi akan doakan kepada syaitan juga, ya Allah, ampunkan syaitan. Jadi kalau doa macam tu, tuan-tuan, nak tak mana ayat Quran yang Allah sebut fattakhizuhu aduwwa. Syaitan ni adalah musuh kamu dan ambil dia sebagai musuh. Jadi musuh macam mana ni? Nak doa baik kan? Jadi dibuang titik hitam tersebut, maka kekallah syaitan sampai kiamat menjadi musuh pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu rahmatnya Nabi, titik hitam. Jadi kalau yang kata tu buang titik tadi hanya kerana nak bagi syaitan takut tak berani mai. Nak bagi syaitan jadi ketak, jadi bimbang, nak dekat dengan Nabi jadi takut.
baru tidak duk main dekat, buang baru tak main. Macam tu kan? Tak. Tuan-tuan, ada tak seorang sahabat Nabi yang kita kenal yang syaitan tak berani lalu tempat dia lalu? Siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, hebat tak hebat Sayyidina Umar? Kalau dia lalu di satu kawasan, kawasan tu setan takkan lalu lah. Ni hebatnya Sayyidina Umar. Lalu satu lorong, setan tak pergi dah. Satgi selisih mampu. Sayyidina Umar. Bukan Haji Umar bawa teksi Tamaria. Sayyidina Umar. Oh, setan lalu satu lorong, Umar lalu satu lorong, syaitan takkan lalu dah lorong. Punya takut kat Sayyidina Umar. Baik, tuan-tuan pernah dengar tak kisah Sayyidina Umar kena belah dada, buang titik hitam tu? Tak ada. Baik, kalau Sayyidina Umar tak gaduh belah dada pun setan takut dah. Takkan Nabi nak kena belah baru setan takut pun? Takkan Muhammad nak kena belah dada baru setan takut kat dia? Tak, Nabi lagi hebat. Jadi titik hitam tadi dibuang bukan kerana tak mau bagi syaitan dekat dengan Nabi, kerana syaitan memang tak ada dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi buang tersebut nak menunjukkan rahmatnya Nabi. Kalau tak buang, dengan setan-setan Nabi akan doa untuk dia. Ni kata ulama rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibelah dada Nabi buat kali pertama bila umur Nabi 4 tahun. Satu. Yang kedua kata ulama, dibelah dada Nabi berlaku pula kali kedua sebelum Nabi baligh, sebelum Nabi cukup umur. Wallahu alam umur berapa. Cuma dicatatkan oleh ulama sebelum Nabi akil baligh. Belah pula kali yang kedua. Kali ketiga bila dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan wahyu oleh Allah. Sebelum diberikan wahyu dibelah pula dada Nabi buat kali ketiga. Dan kali keempat dada Nabi dibelah adalah pada malam Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi diangkat naik ke langit yang ketujuh. Maksudnya sebelum malam Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi diperjalankan daripada Mekah ke Palestin, malaikat mai belah pula kali yang keempat. Jadi dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, Nabi dibelah dada sebanyak 4 kali. Datang berbalik hari tak parah. Tadi malam bang pergi dengar kuliah abang ni, dia cerita pasal Nabi. Cerita pasal apa? Abang tak berapa perasan bang lena. Takkan tak ingat langsung? Ingat Nabi belah dada 4 kali. Tahu mana? Tak tahu, yang aku tahu 4 kali je. Hamam puih. Hak tu ya. Takkan tahu dekat 4 ni, ambil tahu bila tu. Paling-paling bodoh pun. Paling-paling korang tahu bila belah umur berapa, umur 4 kali je, bukan 14. Tak tulis menambah ingat dalam otak ni. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang dicatatkan ulama. Dan yang pertama kali bila semasa Nabi berada dalam jagaan Halimah Sa'diyah. Ini kali pertama. Jadi umur Nabi 4 tahun, Nabi diserahkan kembali kepada mak dia, Siti Aminah. Kata ulama tuan-tuan dan rahmati Allah, Siti Aminah tanya apa? Lah, awak mai hentak. Hari tu duk pergi minta ni tak mau bagi sangat. Ni mai hentak balik sebab apa ni? Bukan perli lah. Kalau kita kok perli. Lah mai hentak buat apa? Hak dulu aku nak ambil nak bagi kita. Jadi mak Nabi bukan perli, tidak. Tanya, kenapa mesti ada something ni mai hentak ni? Tidak, yang itu aku nak pergi minta dah bagi, tak mau bagi lagi. Tiba-tiba ni kamu mai hentak. Dan berat Halimatus Sa'diyah jaga Nabi bila Nabi kecil sampai umur 4 tahun. Sayang kat Nabi tu. Ibu-ibu yang pernah jaga budak kan, pernah jaga cucu kita kan, jaga anak orang kan, kalau jaga budak kecil sampai besar, tiap hari kita duduk dengan dia, tuan-tuan, sampai satu saat kita akan cinta kat budak. Walaupun anak orang kita sayang sungguh, anak mengasuh dan sebagainya, dia mengasuh je budak tu 5 pagi 5 petang contoh, 8 pagi 8 malam jaga budak, tiap-tiap hari duduk dengan budak. Tapi bila budak tu dah besar, umur 4 tahun 5 tahun lebih kurang, dia nak pisah tak mai dah, tak ada dalam jagaan kita, menangis orang tua. Sayang kat budak ni. Halimah takkan tak menangis, riau selok. Sebab tak nak harap, tapi demi keselamatan Nabi Muhammad SAW, serah balik Nabi kepada ibundanya Siti Aminah alaihissalam. Baik, jadi tuan-tuan, tu sedikit kisah berkaitan dengan ibu susu Nabi yang masyhur namanya Halimah As-Sa'diyah yang kita sebut pada pertemuan yang lalu. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan, masuk pula ke bab wafatu ummihi sallallahu alaihi wasallam.
iaitu kematian bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun min al-Madinah wa qad dhahabat ila al-Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Baik, ibunya meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang daripada kota Madinah. Ketika itu baginda berumur 6 tahun. Tuan-tuan, Nabi duduk dengan mak dia umur 4 tahun. Kemudian umur 6 tahun mak dia pula wafat. Maksudnya Nabi sempat duduk dengan mak 2 tahun dia. Kemudian ibundanya dikembalikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila tu? Iaitu ketika pulang daripada kota Madinah. Ibunya pergi Madinah untuk menziarahi perkuburan bapaknya. Dan datuknya Abdul Muttalib turut serta dalam perjalanan ini. Dan ada yang berpendapat bahawa yang bersama dengan ibunda Nabi adalah Ummu Aiman, bukan datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khilaf ulama. Jadi yang kita dengar cerita yang pergi dengan Nabi ke Madinah siapa dia? Ummu Aiman, bukan datuk Nabi. Jadi yang pergi Madinah tadi adalah Ummu Aiman, yang teman Siti Aminah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah untuk ziarah makam bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tengok, ibunda Nabi bawa Rasul pi ke Madinah, salah satu tujuan untuk ziarah makam bapa Nabi. Pi perkenal ni makam ayah kamu. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah pun kena buat macam tu. Bawa anak-anak kita sekali-sekala pi ke kubur, ni makam, ni kubur tok wan kamu, ni kubur tok kamu. Biar dia tahu. Jangan sampai tak pi ziarah langsung. Tuan-tuan dirahmati Allah, ada orang yang anak dia tak tahu tak mana kubur tok wan ni. Pak tak pernah bawa. Tak tahu kubur tok wan tak mana. Betul, boleh berdoa di mana saja. Tuan-tuan boleh doa sampai insya-Allah. Duduk di rumah ke, duduk di masjid ke, duduklah mana pun, doa sampai insya-Allah, jangan bimbang. Tapi sekali-sekala kena pergi ziarah. Tuan-tuan, anak kita mai ziarah kita balik ke rumah dengan anak yang telefon kita tiap hari, dua-dua kita suka. Tapi lebih gembira saat dia pulang ke rumah mai ziarah. Tiap hari telefon tu bagus dah, mak masak apa hari ni, makan apa hari ni, hujan tak, kes covid kat rumah mak berapa kes hari ni, tanya. Seronok tak mak tu? Seronok. Sebab tiap hari anak dia tanya khabar. Tapi sekali-sekala balik, tak payah telefon dah, balik terus. Ni dah 4 tahun duk telefon ya lah. Dia bukan nak balik ziarah mak pak dia pun. Jangan. Kerana ibu ayah rindukan balik. Suara tu rindu dah, balik lagi dia seronok. Jadi tuan-tuan doa dah tiap-tiap hari, alhamdulillah. Jangan tinggal sehari pun tanpa doa kat mak bapak yang meninggal dunia. Yang hidup apatah lagi yang mati. Jangan tinggal doa kat dia, Pak. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, ada satu ketika sebulan sekali ke, sebulan 2 kali ke, tuan-tuan bawa anak-anak pergi ziarah. Doa. Pilah betul apa bebeh kurang, doa kepada ibu dan ayah di kubur. Bawa ziarah. Kerana menziarahi kubur ni tuan-tuan akan tambah rasa insaf. Akan rasa esok aku pun nak duduk tang ni juga. Boleh syarah kat anak. Tengok kubur, tengok esok ayah nak duduk tang ni juga lah. Bukan dekat ayah, hang pun sama nak duduk tang ni. Lu nak ligan dunia awak, Pak? Boleh syarah. Jadi duduk depan kubur dah. Tuan-tuan sungguh pi ke kubur ni, tuan-tuan dirahmati Allah, akan menzahirkan rasa insaf, rasa nak taubat sat. Jadilah walaupun saatnya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, mak Nabi bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah untuk menziarahi kubur bapaknya di kota Madinah. Bawa. Baik. Dalam perjalanan pulang daripada kota Madinah, kata para ulama, ibunda Nabi jatuh sakit, kemudian dikebumikan di sana. Baik, disebutkan di sini, waqad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Fa hadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Ibunya dikebumikan di Abwa, iaitu sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah, dan Ummu Aiman menjaga baginda. Beliau merupakan khadam kepada Abdullah bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
bila mak Nabi pulang daripada Madinah, dan Nabi duduk berapa bulan di Madinah? Kata ulama sebulan ke 2 bulan. Tempoh Nabi berada di kota Madinah waktu itu dalam sebulan 2 lebih kurang. Dan disitulah katanya Nabi belajar berenang dan main layang-layang di kota Madinah. Umur Nabi 6 tahun. On the way nak balik ke Mekah, sampai di satu tempat namanya Abwa' jatuh sakit. Sakit tau. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, duk tak lama mak Nabi meninggal dunia. Di mana? Abwa'. Abwa' daripada Madinah duk ada dekat 23 batu yang dicatatkan ulama. Jarak ni. Daripada Madinah nak sampai Abwa' tu 23 batu dah jalan. Satu batu bersamaan 1.6 km. Ya noh, betul lah. Ingat saya bodoh ke? Saya pun tahu juga kira-kira tu. Jadi satu batu bersamaan 1.6 km. 23 batu dia ada dekat 38 kilo. Ingat saya bodoh? Saya matematik A, SPM. Masa tu lah, masalah bodoh semua. Kan tahu apa lah. Maksudnya bolehlah kira tolak-tolak apa lebih kurang tu lah 36 ke 38 kilo. Maksudnya daripada Madinah jalan main. Tuan-tuan dirahmati Allah, mak Nabi jatuh sakit dan wafat. Mati di kota Madinah. Itu tuan-tuan dirahmati Allah, umur Nabi 6 tahun. Bapa dia meninggal dunia, mak dia pun meninggal dunia. Mati. 6 tahun umur Nabi. Mak bapa tak ada. Tuan-tuan, hidup seorang anak tanpa mak dan ayah tak sama dengan hidup yang ada mak ayah, mana sama. Betul, Nabi pesan sungguh. Nabi rasa macam mana tak ada mak bapa. Nabi rasa minta macam mana susah. Budak yang ada mak ayah senang, kehidupannya senang. Dia ada tempat berpaut, ada tempat tumpang kasih sayang, ada tempat bermanja, semua ada. Kerana mak dan ayah akan buat apa saja bagi ke anak-anak. Dia ada tempat. Berbeza dengan anak yatim. Dan Nabi tahu jadi anak yatim macam mana, Nabi tahu perasaan. Sebab tu Nabi pesan kepada orang ramai, antara ganjaran yang Nabi sebut, jaga anak yatim, jaga. Kerana Nabi sebut, kata Nabi, ana wa kafilil yatimi fil jannati hakadha. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi, saya dengan orang yang jaga anak yatim macam ni. Nabi isyaratkan 2 jari, jari telunjuk dengan jari hantu. Nak bagi tahu kata rapatnya Nabi dengan orang yang jaga anak yatim. Siapa jaga anak yatim, insya-Allah tempatnya syurga. Jaga. Kenapa Nabi suruh jaga? Sebab Nabi tahu susah nak yatim ni, susah. Buat baik kat mereka, pegang kepala mereka, cium mereka, peluk mereka, bagi kasih sayang. Anak yatim bila tuan, anak yatim budak yang belum baligh, yang belum cukup umur, dah kehilangan dah mak bapak dia. Orang panggil anak yatim. Kalau dia dah besar dah, orang tak panggil anak yatim dah. Umur dia 46, baru mak bapak dia mati. Tu kan yatim piatu. Yatim piatu kerah, piang bilah. Kerah dah yatim piatu apa? Tua lah. Hak kata yatim piatu ni tuan, budak ni masih kecil, balik pun tak tiba-tiba hilang dua-dua. Susah hidup dia, susah. Nak tempek kat kawan tu tak boleh, nak tempek kat kawan ni tak boleh. Tak ada tempat berpaut. Susah nak yatim. Tuan-tuan, kita ada anak kecil balik rumah, anak kita kata, baba beli coklat nak. Tuan-tuan, budak tu teringin nak makan coklat, dia boleh habaq kat pak dia. Kita boleh pergi beli. Anak yatim teringin tak, dia tak teringin makan coklat, dia nak habaq kat siapa? Berat jadi anak yatim. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anak kita bila malam, budak-budak kecil bila malam boleh tidur dengan mak dia tepuk, ayah dia tepuk, ayah dia cerita kat dia, cerita kancil ke dan sebagainya, sampai budak tu lena. Anak yatim, siapa nak peluk ni? Siapa nak cerita kat dia? Budak anak kita kalau merajuk, ada orang akan pujuk dia. Kalau ayah marah, mak pujuk. Kalau mak marah, ayah pujuk dia. Dia ada lagi tempat dia boleh sandak. Budak yatim, kalau dia tengah sedih, dia tengah merajuk dan sebagainya, siapa nak pujuk dia? Tak ada. Nabi tahu berat jadi anak yatim ni macam mana. Lepas tu Nabi bagi amaran, siapa jaga anak yatim dapat syurga, siapa buat lebih kurang, neraka tunggu dia. Jaga. Anak yatim bukan kalau anak orang, anak nakan kita pun ada kadang.
Sepupu kita, anak menakan, cucu menakan. Ada hak jadi anak yatim? Ada. Hak kita kenal. Terus duduk tengok orang jauh, orang dekat kita pun melambak. Jaga gila elok. Zaman dah zaman orang gila dunia. Tuan-tuan, harta anak yatim boleh nak balas. Dia guna nama anak yatim nak perjahanam orang lain. Banyak macam-macam. Nak buat jahat. Konon buka, contohlah, ada tak berlaku? Ada. Buka sekolah anak yatim, tiba-tiba tuan-tuan rahmati Allah, anak yatim tak ada pun. Tapi guna nama anak yatim. Kalau ada sekalipun tuan-tuan rahmati Allah, dia suruh budak-budak ni pergi kutip derma, dia duduk seronok tempat lain. Ni orang ni tunggulah. Nabi suruh jaga, bukan buat lebih kurang macam tu. Kamu gunakan pula budak-budak yatim ni untuk kepentingan kamu, tunggulah. Amaran dah ada dah, Nabi bagi dah. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Nabi tahu macam mana jadi anak yatim sesuatu. Nabi tahu perasaan. Lepas tu Nabi pesan kepada kita semua, jaga. Tolong kasihkan pada anak yatim, kerana ganjaran yang akan diberikan adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, umur Nabi 6 tahun. Ulama catat umur yang lebih tepat 6 tahun 100 hari. 6 tahun 3 bulan 10 hari. Umur ketika ibundanya wafat. Mak dia tak ada, ayah dia pun tak ada. Jadi siapa yang nak bela Nabi, tak lain tak bukan adalah Ummu Aiman, kerana dia yang turut serta dalam perjalanan tadi. Jadi dia yang ikut Nabi di sana dengan mak Nabi. Jadi on the way nak balik, mak Nabi wafat. Siapa nak bawa balik? Ummu Aiman. Sebab tu Ummu Aiman yang jaga baginda. Dan Ummu Aiman ni siapa dia? Dan Ummu Aiman merupakan hamba kepada Abdullah. Bapa Nabi ada hamba ni, Ummu Aiman ni hamba ni. Ummu Aiman namanya terkenal, tuan-tuan rahmati Allah. Ummu Aiman bukan orang Serak ni, orang kulit hitam. Ummu Aiman dia daripada Habsyah. Ummu Aiman dia daripada Habsyah. Dan dia berkulit hitam. Cuma tuan-tuan dengan tanya, ustaz mai daripada Habsyah apa? Saya kira saya tengah lung botol ni. Sah kalau kulit hitam semua mai daripada sana. Amboi. Dak. Tuan-tuan dirahmati Allah, Habsyah ni negara kulit hitam, Utopia. Nah. Nama sekarang bagi Habsyah Utopia. Dan buka map ke peta dunia, tuan-tuan cari nama Utopia. Itu Habsyah. Jadi Ummu Aiman ni orang Habsyah, orang kulit hitam. Dan nama sebenarnya kata ulama adalah Barakah binti Sa'labah. Nama sebenar Ummu Aiman. Dan dia berkahwin dengan seorang sahabat Nabi bernama Zaid bin Harithah. Ni isteri kepada Zaid bin Harithah, Ummu Aiman. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dan anak kepada Ummu Aiman bernama Usamah bin Zaid. Batu disebutkan oleh para ulama, hamba pertama lelaki yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Lelaki pertama masuk Islam daripada kalangan hamba. Perempuan pertama dari kalangan hamba yang masuk Islam, Ummu Aiman. Mereka dua ni masuk Islam, orang pertama daripada kalangan hamba. Dari kalangan lelaki pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Perempuan pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kanak-kanak pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini semua orang pertama yang memeluk Islam. Jadi di kalangan hamba siapa dia? Ummu Aiman salah satunya. Hamba pertama perempuan yang memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Barakah binti Sa'labah. Dan Ummu Aiman antara orang yang pernah minum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah minum. Nabi pernah kencing dalam satu bekah. Orang dulu nak kencing, dia akan malam tak keluar dah. Dia akan kencing dalam satu bekah, dan bekah esok pagi akan buang. Jadi Nabi kencing dalam satu bekah, tak di satu tempat. Esok siang Ummu Aiman masuk duk cari air nak minum. Mana ada nak minum? Sekali duk celak-celak, nah ada bekas air. Dan dia minum habis. Air kencing Nabi SAW diminum oleh Ummu Aiman. Tuan-tuan bila dengar kisah ni, tuan-tuan dengar i lah, boh nampak bodoh. Ada debat i pula. Ni bukan air kencing kita. Air kencing Nabi SAW, bukan calan-calan orang. Air kencing kita kok lain. Ni air kencing Nabi. Tuan-tuan dirahmati Allah, bayangkan macam mana Ummu Aiman boleh minum.
baunya macam mana, rasanya macam mana, lain pada air kencing kita. Mana sama? Air kencing kita ke bungkui, dah bukan dekat minum, bau pun tahu lah. Ada orang kenal kawan dia pergi Tesco, dia beli Mirinda Apple, air gas tu, dia minum sampai habis, dia kencing masuk dalam tu, bau dalam tiap air. Kawan dia pergi main futsal, balik-balik dia tengok kawan dia letih. Aku tengok hang letih penat, mesti dah harga kan. Aku dah harga kat lah, dah letih main futsal tadi ni. Noh, buka tiap air, aku beli air tadi pergi Tesco, minum. Air bang, Mirinda Apple. Dan buka-buka tengok apple sungguh. Ui, sedap ni. Goncang-goncang gas punya belambak. Gas pala torak apa tu? Ni bukan gas ni. Goncang hai gas ni. Buka-buka tudung rebah tu. Tahu dah datang Allah. Ayat kencing manusia biasa sudah mohon lah. Jenuh cuci. Dan berhenti RNR, masuk tandas. Tiap-tiap hari orang cuci, bau batu lah. Tak lepas bi. Ni kencing orang. Hang cucilah lagu mana pun nama jamban tempat buang najis tadi ni. Dan kalau dicuci sekalipun tetap menghadirkan bau yang tak elok. Sebab ni air kencing manusia. Manusia biasa. Tapi air kencing Nabi SAW mulia. Semua yang ada kat diri Nabi semua mulia. Jangan buat main. Sebab tu bila Nabi balik tengok tak ada dah bekas tersebut, habis dah. Nabi tanya sebab minum bibana ni. Umar Iman kata saya minum dah. Dan Nabi kata apa? Kamu takkan kena penyakit. Ada riwayat sebut kamu takkan disamak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebahagian pada tubuh badan Nabi dah ada dalam badan kamu lah. Ni Ummu Aiman, orang yang pernah minum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang bawa Nabi daripada Abwa balik ke kota Mekah untuk diserahkan kembali kepada Siti Aminah alaihissalam. Baik, itu kisah bagaimana Ummu Aiman menjaga Nabi SAW dan diserahkan pada siapa? Saat sampai ke kota Mekah, diserahkan Nabi Muhammad SAW kepada datuk Nabi bernama Abdul Muttalib. Jadi kita baca sikit. Disebutkan di sini wafatu jaddihi SAW, datuk Nabi wafat. Baik. Masuk pula bab cerita pasal datuk Nabi yang telah dijemput oleh Allah. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu akthara min hubbihi li auladihi. Selepas kematian ibu Nabi, baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib amat menyayanginya lebih dari menyayangi anak-anaknya sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah, selepas Nabi kehilangan ibunya, Nabi dijaga oleh datuk Nabi namanya Abdul Muttalib. Dan datuk Nabi sangat cintakan Nabi melebihi cintanya pada anak-anak yang lain. Dan inilah menjadi lumrah kepada semua manusia, kepada semua yang bernama datuk ataupun nenek. Mereka akan cintakan cucu mereka lebih pada anak-anak mereka. Ayah-ayah yang ada malam ni, ibu-ibu yang ada malam ni, yang ada cucu, jangan nafikan benda ni. Sama main dengan cucu jam. Dengan anak dia boleh tegah, dengan anak dia boleh marah. Main cucu nak buat apa lah? Ni sifat yang Allah dah letakkan dalam diri nama Tok dengan Tok Wan. Ada dah. Dia akan cintakan cucu lebih pada anak dia. Sungguh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, umur saya lebih kurang 5-6 tahun. Dulu ni kan kecil dululah. Saya pernah minum gelas kaca ni. Gelas macam kaca ni. Dan tengah-tengah minum terlepas gelas tu. Pecah. Pak saya hak tengah duk baca paper ke duk buat apa dah lebih kurang. Dia tengok cawan terlepas pecah. Tuan-tuan dia boh nampak law tu juga. Kena penampak bengong belak. Ni duk bengong ni. Buta kena. Nak pegang cawan tak nak, pang lagi. Punggah. Ayah cengeng buat mana? Macam Juha, tuan-tuan, Juha dia pesan kat anak dia, hang bawa tebayan ni elok. Bekas ada ayak. Tumpah satgi ayah pun nampak. Juha. Juha ni nak kata betul tak betul. Pelik-pelik dia ni. Semua cerita dia semua pelik-pelik belakang. Jadi dia suruh anak dia angkat satu bekas ayak. Dia pesan kat anak dia, kalau tumpah bekas ni, satgi ayah pun nampak. Budak ni dengar ketak.
Tuan-tuan, tak dan budak tadi nak angkat, Johor mai nampak. Jadi orang kampung tanya, hang ni sebab apa Johor? Yang kamu kata tadi, kalau tumpah, ni angkat budak lagi nampak buat apa? Johor kata apa? Aku nampak siap-siap. Kalau tumpah baru nak tampak, tak guna lah. Hang mampu. Pakai buah ti mampu tak? Dia kata nampak dulu. Dah tumpah nak nampak apa? Betul juga. Jadi dia tampak siap-siap, beringat. Ni otak Johor pelik, kita tak faham. Penin dia ni. Dia macam bergaduh dengan bini dia, tuan-tuan. Bini dia duk bergaduh habis kurang, bini dia tolak jatuh tangga. Tergolek. Jatuh tangga ni. Esok pagi jiran main sembang, tanya, bunyi apa deras marin? Rumah kampung, tuan-tuan, rumah kampung pijak tangga bunyi. Tambah jatuh. Tahu dah mesti bergaduh ni. Tanya Johor, kemarin bunyi apa kuat sangat ni dengar? Johor kata bunyi apa? Dengar macam ada benda jatuh tangga. Johor kata jubah aku jatuh. Jubah jatuh. Kawan dia kata jubah jatuh apa? Takkan jubah jatuh bunyi deras macam tu. Johor kata masalahnya aku duduk dalam jubah tu. Dia kono kat tu pula lah. Ini cerdiknya Johor ni kan, jawapan dia pening kita fikir. Pelik-pelik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, anak bagi pecah gelas, pak tak cakap banyak, boleh nampak terus. Pak saya dulu. Baru ni cucu dia balik. Cucu sulung dia balik. Tuan-tuan, peristiwa yang sama berulang. Cucu tadi pegang cawan kaca, kemudian terlepas pecah. Bila pecah, saya kata mampu dah. Kalau aku kena nampak, takkan tak kena. Ni berkeluar telefon ni nak rakam ni. Syok lah kita. Perangai kita tuan-tuan, kalau kita kena, biar orang lain kena ni. Takkan kita seorang. Kata mampu dah budak ni. Kalau aku kena, takkan tak kena. Budak dia ketak dah, cucu ni takut dah, mampu dah. Dan tuan buat apa? Dukung tak sebelah. Panggil yang ramai sapu kan, itu pijak kaca ni, darah lah, luka kaki. Cucu duk takut lah. Dan dia tengok muka cucu duk takut nak riau, dia kata apa kat cucu dia? Jangan riau, tak gitu Wan beli 10. Haram jadah semua. Hak kita dia boleh nampak kat cucu nak beli 10. Kalau ikut nak kata lagu tu lah. Apa ni? Nak buat aku mana? Tok Wan dengan cucu je. Tuan-tuan dirahmati Allah, dia kalau ayah nak lena, ayah nak tidur, anak duk main hingang hang tengok lagi dia boleh nampak dah. Kawan nak tidur, diam. Mau anak-anak dia diam. Tak kata apa, takut kat bapak. Tuan-tuan, kalau cucu tengah duk lena, cucu terkejut tak dada. Main lompat dan Tok Wan bangun nak mengucap tak boleh ni. Nak menyawa tak pandai boleh, tengok kat cucu, tak kata apa. Dia boleh bergelak mana. Cucu melawang dengan Tok Wan, dan Tok Wan balik pada masjid ni. Sampai di rumah, cucu menyorok. Tok Wan dia kata, mana cucu Tok Wan? Menyorok dengan cucu dia. Cucu menyorok belakang pintu, Tok Wan tak nampak. Tengah Tok Wan duk cari tuan-tuan, cucu pi londeh kain. Bogeh Tok Wan malam tu. Dia kilas-kilas kain gelak. Tengok cucu tu gelak, dia pun gelak juga. Dengan cucu boleh bergelak. Cuba anak dia ambil SPM buat lawak kudu. Nu duk ngaji, duk study nak ambil SPM no. Boring sangat, stres study ni. Nyorok belakang pintu. Dia tahu dah pak dia balik, nyorok. Umur 17, nyorok. Ayah dia balik tak perasan, dia pergi belakang londeh kain Tok Wan, ayah dia. Tuan-tuan, budak SPM bila londeh kain Tok Wan ya, esok pagi sembahyang jenazah budak. Tok Wan dia, ayah dia rimut bayi syahid. Anak derhaka korang hajak kain pang londeh no. Boh tuih. Cucu tak apa dengan anak. Ni lumrah Allah bagi dah dalam diri Tok Wan. Tok sama perempuan no. Ibu-ibu bila anak tak bangun ke 8 pagi, dia beletiak habis. 8 pagi tak bangun, 9 pagi duduk lenai. Tengok dia tak. Anak darah apa ni duduk lenai? Mak dengan anak. Tuan-tuan, bila dia dah tua dah, anak dia menikah dah, dapat cucu pula dapat anak. Maknanya mak tadi dia jadi tok, anak dia jadi mak. Jadi tok ni duk tengoklah anak dia duk buat kerja pagi, cucu duk lena. Anak dia betiak pula. Hak jadi mak ni. Hampa ni pukul 10 tak bangun lagi noh. Aku duduk kena betiak dengan mak aku. Hampa boleh duk lena? Marah. Tuan-tuan, tok ni bila dengar cucu dia duk kena maki, marah, dia buat apa? Mai kat tok mai. Duk kat tok. Mak memang gila kerja betiak
pula dah. Hak dulu dia belecak dah marah. Tapi kalau anak dia, cucu dia kena belecak, dia marah. Ni hakikat tok dengan tok wan sekarang. Depa akan cintakan anak, cintakan cucu lebih pada anak sendiri. Anak di Kuala Lumpur, anak duk Kuala Lumpur tu, habis PKP kata boleh rentah negeri 6 hari bulan. Ni 6 bulan pada umum ni. Nak boleh tak boleh rentah negeri ni. Tuan-tuan, dia dengar boleh rentah negeri, dia kata nak boleh dah kot. Dia kata 7 hari bulan dia ingat nak pergi KL ni. Kita tanya buat apa nak pergi KL? Nak pergi tengok cucu. Anak duk KL bukan nak tengok, dia nak tengok cucu ni. Petara tu anak cemuh dah tengok berapa puluh tahun dah. Cucu ni rindu kat cucu ni. Ni perasaan yang Allah letak dalam diri semua tok dengan tok wan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, macam tu juga yang ada dalam diri Datuk Nabi Abdul Muttalib. Bila jaga Nabi, tuan-tuan, dia cintakan Nabi melebihi anak-anak dia yang lain. Ada satu kawasan di tepi Kaabah dihamparkan permaidani. Tempat tersebut hanya boleh Abdul Muttalib saja boleh duduk. Orang ni tak boleh. Anak-anak dia tak boleh duduk orang tu. Depa tahu dah Abdul Muttalib tak bagi sabar pun. Tuan-tuan dirahmati Allah, tiba-tiba Nabi mai duduk. Bila Nabi duduk orang tu, depa nak angkat. Abdul Muttalib tak apa, tak payah angkat, biar ni. Orang lain tak boleh duduk, tapi cucu dia nama Muhammad ni tak apa. Punya sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaan ditunjukkan oleh Abdul Muttalib kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia yang jaga Nabi dan mencintai Nabi melebihi segala-galanya. Baik. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika berumur 8 tahun, Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, iaitu selepas memelihara cucunya selama 2 tahun. Tuan-tuan, baru duduk dengan cucu dia 2 tahun. Daripada umur Nabi 6 tahun sampai umur Nabi 8 tahun, Tok Wan Nabi yang belah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga sungguh. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tapi ketika umur Nabi 8 tahun, Allah telah wafatkan Datuk Nabi kita Muhammad SAW, Abdul Muttalib meninggal dunia ketika umur Nabi 8 tahun. Jadi dia sempat bela cucu dia 2 tahun, Datuk Nabi SAW. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana syaqiran fawassa'allahu rizqah. Dan selepas kewafatan Datuk Nabi SAW, bapa saudaranya iaitu Abu Talib pula memelihara Nabi, dan Abu Talib seorang yang tidak berada, lalu Allah meluaskan rezekinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qanitan bima qassamahu Allah wa yassarah. Dalam jagaan Abu Talib, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa merasa cukup, iaitu qanaah dengan segala rezeki yang dikurniakan Allah untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, selepas Datuk Nabi wafat, maka yang bertugas jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Talib. Abu Talib yang jaga Nabi. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, anak Abdul Muttalib ramai. Ada 16 orang termasuk bapa Nabi. Tolak bapa Nabi 15. 9 lelaki, 6 perempuan. Anak kepada Abdul Muttalib. Ramai. Jadi kenapa dalam ramai-ramai anak dia yang lain, tiba-tiba Abdul Muttalib berikan wasiat kepada Abu Talib, Abu Talib, kamu yang kena jaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tak pilih Abu Jahal? Kenapa dia tak pilih Abu Lahab? Kenapa dia tak pilih Abbas? Kenapa dia tak pilih Hamzah? Banyak lagi bapa ngakak Nabi SAW, tapi kenapa dipilih Abu Talib? Kenapa ni tuan-tuan, kita akan jawab pada pertemuan akan datang. Cukup alam pasangah. Kenapa Abu Talib dipilih oleh Abdul Muttalib untuk menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang tu kita akan sambung pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada malam ni. Sikit sebanyak ringkas kita cerita tentang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita boleh mengambil beberapa manfaat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kesimpulan yang boleh kita sebutkan pada malam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan ibundanya ketika umur Nabi 6 tahun, dan yang bawa Nabi, jaga Nabi daripada Abwa ke kota Mekah adalah Ummu Aiman, seorang perempuan yang statusnya hamba perempuan, dan dia juga pernah minum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan dia orang pertama yang memasuki Islam dari kalangan hamba perempuan. Dan setelah dalam penjagaan datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, Nabi sempat hidup selama 2 tahun bersama dengan Tok Wannya. Kemudian Tok Wan pula meninggal dunia. InsyaAllah kita akan sambung bagaimana pula kehidupan Nabi bersama dengan bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib, yang telah dipilih oleh datuk Nabi Abdul Muttalib supaya Nabi dijaga oleh Abu Talib, bukan ponakan Nabi yang lain. InsyaAllah kita akan sebut kenapa Abu Talib dipilih untuk menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab insya-Allah, wallahu alam. Kita akan sebut pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan malam ni. Masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang. Semoga hidup kita dipenuhi dengan kecintaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan tidak akan hadir melainkan kita dah kenal siapakah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mati dalam keadaan cintakan Nabi, dan dengan cintakan Nabi akan bersama dengan Nabi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.